Saudara, hanya tinggal seminggu saja lagi untuk kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Pasti ramai penonton di luar sana sedang sibuk membuat persiapan raya. Namun dalam kesibukan ini, kita haruslah waspada dengan setiap perbelanjaan yang dikeluarkan. Untuk itu, apa kata ikuti saya untuk mendapatkan tip perbelanjaan berhemah bersama dengan tetamu istimewa di studio, Encik Muhammad Adib Muhammad Arsyad, Ketua Perunding Keuangan CIMB Wealth Advisors. Selamat datang, Cik Adib, ke studio. Bertemu kita sekali lagi, Cik Adib. Ya, baiklah, Cik Adib. Pada hari ini kita membincangkan tentang belanja raya. Ya, belanja. Saya nak mohon pandangan Cik Adib ya. Masalah keuangan di kalangan masyarakat Melayu Islam, khususnya menyambut perayaan selepas raya je akan ada wujudnya masalah kewangan. Benda ni sering kali berlaku dan berterusan. Komen sikit, Cik Adib. Masalah kewangan saban tahun berlaku. Benda yang sama kan? Bukan kita tak pernah raya. Betul. Golongan yang mempunyai masalah kewangan ni, mereka tidak mempunyai perancangan. Kebanyakan tidak mempunyai perancangan dari segi kewangan. Contohnya bajet untuk menghadapi hari raya. Persediaan semasa dan selepas hari raya tersebut. Jadi ada pula yang mempunyai perancangan. Cumanya perancangan tu tidak menyeluruh. Lebih kepada persediaan untuk hari raya menyambut. Namun begitu mereka lupa tentang perbelanjaan semasa dan selepas hari raya tersebut. Lagi satu golongan pula yang tidak mempunyai perancangan, langsung tak mempunyai perancangan. Jadi ada yang mempunyai perancangan tetapi pelaksanaan tak ada. Jadi bajet dah banyak ni, tetapi kerana jualan murah dan pelbagai iklan, jadi mereka terlebih bajetnya. Jadi itu juga menyebabkan masalah untuk mereka. Kalau kita cakap pasal perancangan, kalau perancangan ni kebanyakannya mungkin semua dah ada. Walaupun tak secara bertulis, tapi dalam pemikiran kita ada perancangan tu. Ya, kita ada persiapan baju raya, kuih raya, perabot rumah. Sekarang ni kalau ada orang juga yang duit terlebih, kereta pun ada kereta raya. Gadget pun ada gadget raya. Kalau ikut pandangan selaku perunding keuangan yang profesional, ikut kemampuan ataupun ikut kemeriahan? Mana? Sudah tentunya jawapannya ikut kemampuan. Namun begitu kerana mungkin pengaruh masyarakat, pengaruh media sosial yang banyak menunjukkan, memberi gambaran bagaimana hari raya sepatutnya disambut. Kan? Jadi ramai masyarakat yang terpengaruh dan membelanjakan wang tidak mengikut kemampuan. Yang itu dah mengikut kemeriahan. Yang itulah yang akan membawa mereka ke ni masalah-masalah lah kewangan selepas dan sebelum hari raya pun dah tak ada duit dah. Jadi kalau boleh saya dapatkan sikit pandangan, adakah ia hanya berlaku pada musim perayaan Hari Raya Aidilfitri sahaja ataupun sama juga dengan perayaan-perayaan kaum-kaum lain? Kalau ikutkan pandangan umum lah. Jadi biasanya sama saja sebenarnya. Jadi dari segi di luar sana, para penjual dia akan membuat iklan yang sangat menarik dan jualan murah dan promosi yang akan mempengaruhi para pembeli untuk membelanjakan duit mereka. Namun begitu, yang penting ialah kita kena membelanja ikut kemampuan. Jadi kalau tak ikut kemampuan, kalau duit yang masuk sekian banyak, kita belanja lebih, itu jadi masalah. Jadi kalau saya tengok kan, kemampuan kuasa beli kita sekarang ni, walaupun tahun lepas kita dihujani ataupun dengan isu GST. Tapi kalau ikutkan tahun ni, berdasarkan pandangan saya lah, jalan tar tetap penuh. PKNS Shah Alam tetap macam semut orangnya. Kan? PWTC hujung minggu itu jam daripada Balai Seni Lukis dah jam dah, semua nak ke PWTC untuk shopping. Kuasa beli mereka sekarang adakah langsung tidak dipengaruhi oleh GST ataupun kenaikan harga? Betul ke? Pada pandangan saya, ramai yang tidak merasai. Ramai
bergantung kepada golongan masyarakat. Ada yang tidak merasai dan di hujung lain satu ada yang merasai GST ni, impak GST ni sangat tinggi. Namun begitu kalau kita tengok secara amnya, bila datangnya raya ataupun hari perayaan ni, kemeriahan tu melupakan mengatasi segalanya, GST, mengatasi kenaikan harga atau inflasi. Jadi di situ timbulnya masalah masyarakat membelanjakan duit yang lebih daripada kemampuan. Kalau ikutkan, apakah keperluan yang perlu diutamakan? Barang makanan ke? Kalau ikutkan pandangan Encik Adib. Kalau kita ikut dari segi Islam pun, saya rasa pertama sekali ialah makanan juadah pada hari raya tersebut. Perlulah mencukupi dan juga perlulah ada unsur hari raya. Maksudnya kena ada rendang, kena ada mungkin ketupat dan sebagainya. Barulah kita juga disunatkan untuk memakai baju baru semasa hari raya kan. Jadi itu ikut kemampuan. Kalau tahun ni bajetnya kurang sikit, tapi anak-anak je pakai, yang kita yang dewasa mak pakai ayah. Mak ayah pakai tahun lepas pun tak apa. Jika tidak mampu, jika mampu silakan. Tiada halangan di situ. Jadi kebanyakan dari segi dan kalau kita nak cerita pasal perabot, sofa, kereta, gadget baru, gadget handphone raya dan sebagainya, itu tiada halangan jika mampu. Namun gitu tidak disarankan untuk belanja berlebih-lebihan. Kan kita tak naklah sampai membazir dan sebagainya di musim perayaan. Ni kalau daripada baju sampai ke perabot, sampai kereta, gadget, semua ni raya serba berdiri nama dia. Ya, betul. Serba lengkap. Serba lengkap. Baiklah, kalau kita cakap pasal raya ni, dia tak boleh lari pasal duit raya. Betul. Okey. Kalau ikutkan data saya ni, apakah indeks rujukan? Bunyinya. Apakah indeks rujukan dalam menentukan jumlah atau nilai duit raya yang patut diberi sewaktu musim perayaan? Okey, ni soalan untuk pakar kewangan kita. Sebenarnya tak ada indeks rujukan ni. Namun begitu kalau dari segi perancangan kewangan, jika seseorang itu mempunyai kemampuan, ada duit untuk memberi duit raya pada hari perayaan ni, kan boleh dikatakan 10% daripada income bulanan, pendapatan bulanan ialah satu rujukan yang wajar lah. 10%. 10%. Contohnya kalau gaji dia 2,000, dia letak 200 untuk bagi duit raya lah, anak-anak buah dan sebagainya. Namun begitu ini hanya sebagai rujukan. Jika mampu memberikan lebih, why not? Silakan, tiada halangan. Kerana objektif kita nak bagi duit raya ni ialah sebagai pemberian. Sedekah. Dia bukan sedekah untuk orang yang tak mampu. Ini untuk orang yang tak perlu. Ini sebagai hadiah. Hadiah lah ni. Hadiah. Jadi bila hadiah tu niatnya sebagai hadiah dan memberikan sedikit kemeriahan untuk budak-budak bila dapat duit mesti seronok. Jadi kalau bagi lebih pun tak salah sebenarnya. Cumanya janganlah berlebihan dan jangan membanding-bandingkan. Itu yang masalah tu. Dibanding-bandingkan, dia bagi banyak, dia ni bagi sikit, dan itu tidak digalakkan. Namun gitu kalau nak bagi lebih, jika mampu, silakan. Dia ikut kemampuan lah. Ikut kemampuan. Kan? Nanti bagi lebih sebelum raya, selepas raya kita pula terkurang yang banyak. Itu sebenarnya tak mampu lah. Tak mampu tu, yang tak seronok tu. Betul. Okey, kalau ikutkan musim raya ni juga, ramai saya tengok yang akan membeli barang-barang menggunakan kad kredit. Okey, kad kredit ataupun bayar secara ansuran. Pandangan tuan. Okey. Kad kredit ni banyak juga bahayanya. Kan? Namun begitu dia memberikan kemudahan. Contohnya lah tadi Encik Hamidi cakap PWTC pack ya. Betul. Takkanlah kita dengan ramai orang berpusu-pusu tu kita nak bawa duit cash banyak-banyak. Jadi dengan adanya kad kredit ni dapat membantu kita untuk membuat
pembelian lah. Mudah. Namun begitu kita kena menggunakan kad kredit dengan bijak dan wajar. Maksud bijak dan wajar tu beli ikut kemampuan. Guna kad kredit nanti kita apa yang kita ada dan kita bayar balik. Dan cuba elakkan daripada berhutang. Jadi kad kredit ni banyak unsur berhutang kerana ujung bulan boleh bayar minimum. Minimum bayar 5% je. Ya, betul. Jadi kita belanja banyak bayar 5%, yang lain hutang. Dan dia akan berterusan. Jadi itu tidak wajar, ya, tidak perlu. Sama juga dengan ansuran. Ansuran tu pun kita hutang lah. Bayar 2 tahun, ambil dulu barang. Jadi tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Nasihat tuan di saat-saat kritikal macam ni, pembelajaran secara bijak tu agak sukar sebenarnya. Di saat-saat begini agak sukar sebenarnya. Tinggal lagi seminggu lah nak raya kan. Pembelajaran bijak tu memang kalau ikutkan hati dan perasaan betul, tu. Lebih-lebih lagi kan tuan sekarang ni, trend pembelian secara dalam talian ni. Betul. Secara dalam talian sekarang ni hanya di hujung jari je. Betul. Baju raya warna-warni 2-3 pasang boleh beli. Atas katil aja boleh beli. Atas katil je. Yang itu betul. yang menyebabkan kita sukar kawal tu. Apa pandangan tuan? Yang secara dalam talian ni bagus ke tidak? Pembelian dalam talian ni pada saya bagus kerana nombor satunya kebanyakan pembelian dalam talian ni harga-harga yang ditawarkan sangat murah. Kerana penjual tidak perlu membeli tidak perlu menyewa tapak ataupun kos kedai, tidak perlu membayar gaji jurujual dan sebagainya. Jadi pembelian dalam talian ni jika ditengok dari sudut itu sangatlah berguna dan bijak kerana kita dapat membeli satu barang yang berkualiti dengan harga yang murah. Namun begitu, kemudahan terlalu mudah. Jadi kalau seseorang itu tidak mampu menahan nafsu daripada membeli, jadi dia boleh jadi keburukan pembelian dalam talian ni. Yalah macam cik ni senang sangat nak beli. Kan? Kita tak ada duit pun kita boleh beli. Dari rumah pun kita boleh beli. Jadi balik kepada kena mengikut kemampuan dan kena mengawal nafsu perayaan. Boleh kata macam tu. Tak kiralah apa medium pembelian pun, betul. dia mesti membeli ikut rasionalisasi masing-masing. Betul. Okey, satu lagi soalan ni. Sekarang ni kalau musim raya bulan puasa ni lah. Harga runtuh. Jualan jumbo. Okey, harga markdown. Macam-macam lah harga sekarang. Yang itu boleh percaya ke tak sebenarnya tuan? Yang itu pandangan. Saya rasa kebanyakannya memang harganya rendah. Contohnya kalau kita pergi ke pasar raya, kita pergi Giant, ke Tesco, rata-rata barang-barang keperluan atau barang makanan, minuman rendah daripada harga di luar musim perayaan. So bukan setahun sekali perayaan hari raya, perayaan Tahun Baru Cina dan sebagainya. Kebanyakan sale-sale ataupun jualan-jualan murah ni betul harganya. Namun begitu mungkin ada segelintir penjual ataupun pemborong yang mengambil kesempatan. Namun begitu secara amnya kebanyakannya boleh dipercayai. Kita tak maulah yang ambil kesempatan tu kalau boleh kan sama-sama kita berkongsi kemeriahan nak beraya ni. Dan kalau ikutkan corak perbelanjaan isi rumah okey, kalau ikutkan tadi secara jelasnya perbelanjaan tu berbeza ikut pendapatan masing-masing. Tapi bila tiba musim perayaan, adakah perbezaan yang ketara dari segi mereka yang tinggal di luar bandar atau di bandar atau mengikut saiz keluarga itu sendiri? Bagaimana pendapat tuan? Adakah sama saja corak perbelanjaannya? Mereka di bandar, di luar bandar ataupun saiz keluarga? Okey, di bandar pada pandangan saya di luar bandar dan di bandar sepatutnya sama saja dari segi perbelanjaan yang keperluan. Namun begitu mungkinlah ada pandangan yang kalau orang bandar ni bila bagi duit raya dia kena lebih, contohnya kan. Jadi itu pandangan ataupun perspektif masyarakat terhadap contohnya jumlah duit raya yang diberi. Contohnya kalau dia rumah besar, dia kerja bagus, kenalah expectation jangkaan jumlah duit raya itu berbajak. Namun begitu tidak semestinya. Balik kerana orang yang contohnya orang yang buat bisnes perniagaan,
Ada tahun bisnes dia tengah melonjak tinggi, ada tahun tengah rendah. Jadi tidak perlu berlagak ataupun kita kena ikut kemampuan lah. Kalau keadaannya tengah rendah dan duit raya tak apa, tak payah banyak pun tak apa. Tidak perlu malu ataupun segan ataupun rasa kecil hati dan sebagainya. Tuan saya peribadinya melihat trend perbelanjaan mereka yang menyambut perayaan mungkin 2-3 tahun lepas ataupun 5 tahun lepas sehingga tahun ini. Adakah sama ataupun terdapat sedikit perubahan dari kemerosotan ataupun baik ataupun pertambahan? Ya. Dari segi saya yang paling ketara dari segi pembelian lah. Contohnya kerana sekarang ni media sosial banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya. Jadi contohnya media sosial telah memberikan kita gambaran bagaimana kemeriahan hari raya. Berapa pasang baju kita nak, kan? Dan sebagainya. Jadi dari segi perbelanjaan tu pada saya nampak pertambahan. Pertambahan dari segi yalah dulu orang ada baju raya sepasang pun alhamdulillah. Sekarang ni sepasang memang tak cukup. Kebanyakan ada 2 atau 3 ataupun berpasang-pasang. Ya, betul. Jadi di situ saya nampak pertambahan. Nak cakap baik buruk tu bergantung kepada masing-masing. Kuasa beli masing-masing. Betul. Satu lagi, kalau ikutkan daripada kos logistik pengangkutan kita musim perayaan ni tuan, ada yang kalau balik ke Pantai Timur khususnya, yang jauh sikit nak balik kan, sama ada kita nak nasihatkan naiklah kapal terbang ataupun naik kereta pun boleh juga. Tapi kereta ni kosnya mungkin agak kurang, tapi dari segi kos masternya agak tinggi. Pandangan tuan, bagaimana untuk menjimatkan kos logistik bagi mereka yang ingin pulang berakhir raya? Bagi saya untuk bagi mereka yang mampu naiklah kapal terbang contohnya kan. Kurangkan kesesakan jalan raya, bagilah orang-orang yang lain. Namun gitu ada had juga limitation kerana saya tahu kawan-kawan yang contohnya yang di Pantai Timur semua balik naik kapal terbang, tapi memang tiket kapal terbang pun dah full kan. Jadi walaupun still ada limitation di situ, ada hadnya. Namun begitu biarlah semua ikut kemampuan, siapa boleh naik kapal terbang sila naik kapal terbang. Jadi kurangkan kesesakan jalan raya insya-Allah. Apa pun kita mesti merancang sebenarnya. Betul. Kan. Okey, kalau kita naik kapal terbang, kita punya pengangkutan di sana sudah dirancang. Bagaimana pula untuk pergerakan kita di kampung nanti? Di kampung. Itu yang kita risau satunya. Kan? Naik kapal terbang dari sini senang. Sampai sana ni macam mana pula? Nak beraya, nak ziarah. Nak berziarah macam mana. Okey, tuan, tips lah. Okey, tip untuk masyarakat Islam Malaysia yang ingin menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri tak lama lagi ni. Apakah tips-tips yang tuan rasakan penting untuk dikongsi bersama dengan mereka dan mungkin agak kurang diamalkan oleh masyarakat Islam Malaysia sekarang? Boleh kongsikan tuan. Okey. Tips dari segi perbelanjaan lah ya. Perbelanjaan. Nombor 1 seperti yang saya sebut tadi, kena ada perancangan. Ya. Perancangan 1, nombor 2-nya pelaksanaan. Ramai orang ada dah perancangan, plan ni ada. Tapi terkecundang dengan dengan promosi-promosi dan jualan-jualan yang ditawarkan. Jadi bajet pun lari kan. Nombor 3-nya jangan terpengaruh, jangan membeli jangan membuat perbelanjaan secara spontan. Jangan pembelian secara spontan. Jadi kadang-kadang kita kalau kita pergi ke pasar raya ataupun pergi Sogo ke tengok tu tertarik, kita tak plan pun nak beli tapi sebab tengok murah ke kan. Jadi kita cuba elakkan yang itu. Lagi satu, untuk pengguna-pengguna kredit kad, gunakanlah kredit kad sewajarnya. Ada banyak kredit kad yang memberi pulangan tunai kembali, cashback. Kan? Jadi kita perlu gunakan kemudahan tersebut sewajarnya di musim perayaan. Okey, Cik Adib, terima kasih. Perancangan, pelaksanaan dan kurangkan pembelian secara spontan.
Itu antara tip-tip yang dikongsikan Cik Adib. Terima kasih sekali lagi Cik Adib kerana sudi bersama dengan kami di BIS Malaysia pada petang ini.